Dalam video ini, kami akan menerangkan Ninja Assassins. Filem ini mengisahkan tentang seorang ninja yang melarikan diri dari sekolah ninja yang telah membesarkannya. Pada suatu hari, dia kembali untuk membalas dendam seseorang yang pernah dicintainya. Adakah misi balas dendamnya akan berjaya? Mari kita ketahui dalam Ninja Assassins. Ninja Assassins bermula dengan menunjukkan ketua klan Yakuza di Osaka yang mendapat sampul surat yang diisi dengan pasir hitam. Menurut khabar angin, sesiapa yang mendapat sampul surat berisi pasir hitam akan menemui ajalnya tidak lama lagi kerana sampul surat yang dipenuhi pasir hitam itu adalah petanda bahawa penerima sampul surat itu akan dibunuh oleh puak ninja pembunuh berdarah dingin. Memandangkan kisah puak ninja assassin hanyalah legenda beribu-ribu tahun dahulu, ketua Yakuza hanya menyangka sampul surat yang dipenuhi pasir hitam itu adalah gurauan. Bagaimanapun, apabila ketua Yakuza dan salah seorang pengikutnya meremehkan sampul surat amaran yang mengandungi pasir hitam, tiba-tiba kepala minion Yakuza itu ditetak oleh sesuatu dari sebalik bayang. Dalam beberapa minit sahaja, ketua puak Yakuza dan semua orangnya dibunuh oleh puak ninja pembunuh yang sentiasa bergerak dan melakukan tindakan mereka dari sebalik bayang-bayang. Sekali lagi, kewujudan puak ninja pembunuh yang hanya dianggap sebagai legenda oleh masyarakat moden telah membuktikan kewujudan mereka yang tidak pernah terhakis oleh perubahan zaman. Kemudian adegan bertukar kepada menunjukkan ejen Europol bernama Mika menerangkan sesuatu kepada bosnya, Maslow. Mika mendedahkan bahawa dia telah menemui hubungan antara beberapa pembunuhan tokoh politik paling berpengaruh dalam kerajaan dengan puak Ozunu yang dipercayainya sebagai puak ninja pembunuh. Pada pendapatnya, puak Ozunu sentiasa konsisten dalam menetapkan harga kepada semua pelanggan yang memerlukan perkhidmatan mereka. Oleh sebab itu, Mika boleh membuat kesimpulan bahawa puak Ozunu adalah dalang di sebalik pembunuhan beramai-ramai di sebuah kelab Yakuza di Osaka yang berlaku suatu masa dahulu. Maslow nampaknya meragui hasil siasatan yang dicadangkan oleh Mika kerana kewujudan klan Ozunu masih dianggap sebagai legenda semata-mata. Adegan kemudian beralih ke suatu tempat di Berlin. Kelihatan seorang lelaki hendak membasuh pakaiannya di dobi dan tidak jauh darinya, seorang wanita nampaknya menghadapi masalah dengan mesin basuh dan meminta bantuannya. Apabila lelaki itu menghampiri perempuan itu untuk membantu, wanita itu bertanya sesuatu kepada lelaki itu, lalu dengan pantas menyerang lelaki itu dengan sebilah pisau. Mereka kemudiannya terlibat dalam pergaduhan yang sengit, sehingga akhirnya pengawal dobi yang ingin menyemak keadaan di bilik dobi mendapati bilik itu kosong. Darah kelihatan mengalir dari salah satu mesin basuh dan apabila dia menghampiri mesin basuh itu, kelihatan tubuh manusia di dalamnya. Keesokan harinya, ketika Maslow sedang makan tengah hari bersama Mika, Maslow mendedahkan kepada orang bawahannya bahawa dia telah menyiasat teori Mika dan berjaya mendapatkan maklumat penting tentang organisasi rahsia kuno yang dipanggil Nine Clans. Maslow berkata bahawa ejen KGB bernama Alexei Sabatin cuba mendedahkan organisasi Nine Clans yang terlibat dalam siri pembunuhan orang paling Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih. Pengaruh di seluruh dunia sejak beberapa dekad lalu. Tetapi semua orang berpendapat Sabatin hanya mengada-adakan dan mengalami gangguan mental. Sementara itu, lelaki yang terlibat dalam pergaduhan sengit di kedai dobi malam tadi dilihat memasuki apartmennya. Lelaki itu bernama Raizo dan telah tinggal di Berlin untuk beberapa lama. Raizo ialah seorang ninja dan mempunyai senjata ninja lengkap yang tersembunyi di seluruh apartmennya. Raizo teringat masa lalunya semasa dia seorang anak yatim yang dikenalkan oleh Lord Ozunu di hadapan pelajarnya. Lord Ozunu menerangkan tentang kehidupan dan laluan ninja klan Ozunu yang akan menjadi cara hidup mereka sehingga akhir hayat kepada Raizo dan semua pelajarnya. Sebagai seorang kanak-kanak, Raizo dan pelajar lain terpaksa menjalani latihan fizikal dan mental yang sangat berat kerana Lord Ozunu sedang mempersiapkan mereka semua untuk menjadi ninja pembunuh berdarah dingin dan tanpa belas kasihan. Walau bagaimanapun, Raizo kecil mendapat sinar kemesraan dan perhatian daripada salah seorang rakan sekelasnya bernama Kiriko. Apabila Raizo mengalami kesakitan kerana luka di kakinya yang dia dapat semasa latihan, Kiriko dengan berhati-hati merawat luka di kaki Raizo, yang masih kekal sehingga Raizo dewasa.
Adegan itu kemudian bergerak dan menunjukkan Mika mengunjungi rumah Sabatin dan disambut mesra oleh Puan Sabas. Mika bertanya tentang siasatan Sabatin tentang kaitan 9 puak dengan kematian Perdana Menteri. Puan Sabatin mendedahkan bahawa suaminya mengalami banyak masalah semasa menyiasat perkara itu. Dia berkata bahawa suaminya, yang cukup yakin dalam penyiasatan itu, tiba-tiba menjadi sangat ketakutan apabila hasil siasatannya terhadap tindakan 9 puak menjadi lebih menonjol. Puan Sabatin berkata suaminya mula memasang kunci tambahan pada semua pintu dan tingkap di rumah mereka. Suami dia, dan juga memasang kamera CCTV dan penderia gerakan di pelbagai tempat. Bukan itu sahaja, suaminya memasang lampu di semua sudut rumah dan meminta semua lampu dihidupkan dan jangan sekali-kali membenarkan kawasan berbayang atau tempat buta yang membolehkan seseorang bersembunyi. Pada suatu hari, seorang lelaki bertemu Sabatin dan mereka berdua berbual dengan agak serius. Puan Sabatin tidak pernah tahu apa yang dibincangkan suaminya dan lelaki itu. Tetapi yang pasti, Sabatin kelihatan sangat ketakutan selepas bercakap dengan lelaki itu. Puan Sabatin mendedahkan bahawa sejurus selepas ketibaan lelaki misteri itu untuk bertemu suaminya, bekalan elektrik terputus secara tiba-tiba berlaku di rumah mereka dan meninggalkan rumah dalam keadaan gelap gulita dan pada masa yang sama, Sabatin telah meninggal dunia. Puan Sabatin tidak memberikan butiran lanjut tentang kronologi kematian suaminya kepada Mika. Namun, dia memberikan ejen Europol keseluruhan fail siasatan suaminya terhadap tindakan 9 puak. Apabila Mika menyemak fail siasatan Sabatin, dia menemui bukti kewujudan puak ninja pembunuh upahan dan figura Raizo muncul dalam rakaman CCTV di rumah Sabatin, sejurus sebelum kematian lelaki itu. Keesokan harinya, Mika yang berada di pejabatnya telah dikunjungi oleh salah seorang atasannya bernama Zabransky. Lelaki itu bertanya Mika tentang kemungkinan pergerakan Maslow kelihatan mencurigakan. Tetapi Mika menjawab bahawa tiada apa-apa yang pelik tentang kelakuan Maslow. Apabila Mika dan Maslow bertemu di luar pejabat, Maslow mendedahkan bahawa Zabransky juga datang kepadanya dan bertanya perkara yang sama tentang Mika. Mika kemudian beranggapan bahawa pihak tertentu memerhati mereka berdua kerana siasatan mereka berkaitan dengan 9 puak dan akan cuba menghentikan siasatan mereka. Maslow juga berpendapat demikian kerana tindakan Nine Clans berkaitan dengan orang yang paling berpengaruh di dunia. Puak pembunuh dilindungi oleh orang berkuasa di seluruh dunia dan meminta Mika untuk meningkatkan kewaspadaan. Sementara itu di tempat lain, Raizo mengimbau masa lalunya bersama Kiriko. Pada masa itu, Raizo mendapati Kiriko sedang memotong tali bonsai dan berkata bahawa Kiriko akan mendapat masalah kerana berbuat demikian. Bagaimanapun, Kiriko berkata bahawa setiap hidupan, termasuk tumbuhan bonsai, mempunyai hati dan berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Raizo, yang secara tidak sengaja menyangka bahawa dia tidak mempunyai hati dan orang lain, diarahkan oleh Kiriko untuk mendengar degupan jantungnya. Kiriko berkata bahawa semua manusia mempunyai hati, serta dirinya dan Raizo. Selepas itu, Raizo muda perlu menjalani latihan yang ketat untuk meningkatkan ketajaman deria pendengarannya. Lord Ozunu mengarahkan Raizo memakai penutup mata selama setahun dan lakukan segala-galanya dengan mata tertutup untuk membiasakan diri dengan kegelapan kerana seorang ninja mesti boleh bertarung dan bertahan dalam apa jua keadaan. Pada mulanya Raizo merasa sukar, tetapi lama-kelamaan, dia dapat menyesuaikan diri dan mampu melawan lawannya hanya dengan bergantung pada deria pendengarannya yang semakin meningkat dengan cepat. Malah Raizo dapat mendengar degupan jantung Kiriko yang selaras dengan degupan jantungnya, walaupun mereka berjauhan. Pada suatu hari, Kiriko yang berjaya menundukkan lawannya telah diarahkan untuk menetak lawannya dengan pisau. Walau bagaimanapun, kerana Kiriko menolak, Lord Ozunu mencederakan mukanya dan mengurungnya di dalam bilik hukuman. Raizo, yang berasa kasihan kepada Kiriko, melawatnya secara rahsia dan memberinya air minum pada sebelah petang. Pada suatu malam ketika hujan lebat, Kiriko cuba melarikan diri dari sekolah ninja Puak Ozunu. Raizo, mengetahui perkara ini, cuba meyakinkan Kiriko untuk kekal kerana akibat yang akan dihadapi oleh pelajar yang cuba melarikan diri ialah hukuman mati. Tetapi Kiriko tetap bertekad untuk meninggalkan klan Ozunu, kemudian memanjat dinding di belakangnya.
Adegan itu kemudian beralih ke masa kini, di mana Raizo sudah mengetahui tentang Mika dan juga alamat wanita itu. Sebaliknya, Maslow, yang sering disyaki oleh agensi perisikan dunia berpangkat tinggi selepas menemui penyiasatan Alexei Sabatin terhadap 9 puak, cuba memberi amaran kepada Mika tentang bahaya yang mungkin datang tidak lama lagi. Maslow membekalkan Mika dengan pistol untuk berjaga-jaga dan memintanya mencari tempat persembunyian yang selamat. Walau bagaimanapun, apabila Mika tiba di apartmennya, terdapat gangguan bekalan elektrik di seluruh bangunan apartmen. Mika, yang telah menjangkakan perkara ini, lebih terkejut dengan penemuan sampul surat yang dipenuhi pasir hitam di apartmennya. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba diserang dalam keadaan gelap. Nasib baik, nyawanya diselamatkan selepas pedang pembunuh bayaran itu disekat oleh rantai besi yang muncul dalam kegelapan. Ternyata terdapat 2 ninja di apartmen Mika yang gelap gelita. Salah seorang ninja cuba menyelamatkan Mika dan selepas dia berjaya menumpaskan ninja yang berniat untuk membunuh Mika, ninja memberi amaran bahawa akan ada lagi yang akan datang dan mereka tidak akan berhenti sehingga Mika dibunuh sepenuhnya. Selepas itu, ninja penyelamat menunjukkan figura sebenar dari sebalik bayang dan ternyata ninja itu ialah Raizo. Mika yang mengenali Raizo daripada rakaman CCTV di rumah Alexei Sabatin terkejut kerana Raizo telah menyelamatkan nyawanya. Selepas itu, mereka berdua pergi sebelum ninja pembunuh yang lain datang dan membunuh mereka. Adegan kemudian bertukar kepada menunjukkan kilas balik di mana Kiriko, yang melarikan diri, dikejar dan ditangkap oleh murid Lord Ozunu. Kiriko kemudiannya diikat dan diseksa kerana penentangannya. Selepas itu, Lord Ozunu mengarahkan salah seorang pelajar utamanya bernama Takeshi untuk menghukum mati Kiriko di hadapan semua pelajarnya supaya tiada lagi pelajar yang berani mengikut jejak Kiriko yang cuba melarikan diri daripada Puak Ozunu. Takeshi, yang tahu bahawa Raizo dan Kiriko adalah kawan rapat, kemudian menikam Kiriko di dalam hati sambil mengukir senyuman sinis kepada Raizo. Kiriko akhirnya dibunuh dan Raizo tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu gadis itu. Kilas balik diteruskan dan menunjukkan Raizo yang secara rasmi menjadi pembunuh ninja dan akan melaksanakan misi pembunuhan pertamanya. Raizo mendapat sasaran yang agak sukar untuk ditewaskan. Bagaimanapun, selepas terlibat dalam pertempuran sengit, dia akhirnya berjaya membunuh sasaran dan mengambil jam tangan emas sasaran, yang dia bawa kepada Lord Ozunu. Ketua Puak meminta Raizo menyimpan jam tangan sebagai peringatan bahawa dia telah menjadi sebahagian daripada Puak Ninja Pembunuh Legenda. Selepas itu, Lord Ozunu mengarahkan Raizo untuk membunuh seorang kunoichi yang cuba melarikan diri seperti Kiriko. Raizo, yang segera mengingati nasib tragis yang dialami rakan baiknya kerana cuba melarikan diri daripada Puak Ozunu, memutuskan untuk menyerang Tuan Ozunu dan skuad pembunuh ninja yang berada di tempat itu. Raizo berjaya mencederakan muka Tuan Ozunu. Namun, dia terharu dengan skuad pembunuh ninja yang juga mempunyai kebolehan seperti dirinya kerana dia bersendirian. Raizo yang semakin terdesak akhirnya jatuh dari atas bangunan itu. Raizo, yang berjaya bertahan dalam insiden itu, kemudian memutuskan untuk meneruskan latihan dan menggagalkan semua percubaan pembunuhan Puak Ozunu. Pada masa kini, Mika dan Raizo memutuskan untuk bersembunyi di sebuah motel buat seketika. Raizo kemudian meminta Mika membersihkan dirinya tanpa menggunakan sabun dan menukar pakaian. Selepas itu, dia menyebarkan asap rokok pada badan Mika untuk menyembunyikan baunya kerana pembunuh ninja mempunyai deria bau yang tajam seperti serigala. Ninja pembunuh boleh mencari sasaran mereka hanya dengan menghidu bau mereka. Mika, yang berpendapat bahawa Raizo ingin membalas dendam terhadap Puak Ozunu, kemudian menghubungi Marlow supaya mereka boleh bertemu. Mika dan Raizo bertemu dengan Marlow untuk membincangkan situasi yang mereka hadapi di tempat terpencil. Walaupun begitu, Raizo merasakan ada sesuatu yang tidak kena pada pertemuan mereka kali ini, kerana dia curiga dengan Marlow. Sudah tentu, tidak lama kemudian, pasukan khas segera menyerang Raizo dengan renjatan elektrik berboltan tinggi dan melumpuhkannya serta-merta. Raizo kemudiannya dibawa oleh Maslow dan pasukan khas Europol ke lokasi tersembunyi untuk disoal siasat. Mika, yang berasa dikhianati oleh Maslow, segera menuntut penjelasan daripadanya.
Maslow berkata bahawa dia tidak mempunyai pilihan lain kerana pihak berkuasa mengarahkannya menangkap Raizo bagi mendedahkan penglibatan puak pembunuh ninja Ozuno dalam siri pembunuhan orang penting. Walaupun begitu, Maslow berkata bahawa dia akan kekal di sisi Mika dan akan cuba melindunginya. Dia kemudian memberikan Mika peranti pengesan, jadi dia dan pasukan khas Europol boleh mencarinya jika keadaan bertambah buruk. Selepas itu, Mika menghampiri Raizo yang diperhatikan oleh Maslow dan ejen Europol yang lain. Raizo memberitahu mereka bahawa ninja puak Ozuno sudah mengetahui keberadaan mereka dan akan menyerang tempat itu tidak lama lagi. Mika, yang cuba memberi amaran kepada Maslow dan anggota tentera yang lain tentang perkara ini, dianggap mengada-ada. Tetapi tidak lama kemudian elektrik terputus dan seluruh tempat itu diselubungi kegelapan. Mika cuba kembali ke tempat Raizo ditahan untuk membantunya, manakala tentera yang sebelum ini tidak mengendahkan amaran Mika kelihatan keliru dan suka menyesuaikan diri dengan kegelapan. Tanpa mereka sedari, tentera pembunuh ninja telah bersedia untuk menyembelih mereka semua. Mika berjaya membuka kunci belenggu Raizo sebelum seorang ninja hendak menghayunkan pedang ke arahnya. Raizo kemudian menyuruh Mika keluar dan menyelamatkan dirinya. Pasukan khas Maslow dan Europol nampaknya suka menangani serangan ninja yang sangat terlatih untuk bertarung dalam kegelapan, manakala Raizo cuba melawan sekumpulan pembunuh ninja puak Ozuno seorang diri. Walaupun dia bersendirian, Raizo boleh menghadapi segerombolan pembunuh ninja berkat latihan keras yang selalu dia lakukan setiap hari. Walaupun begitu, tentera ninja puak Ozuno terus tiba dan bilangan mereka bertambah. Lama-kelamaan Raizo semakin tertekan dan tidak dapat dielakkan, dia cuba melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Mika yang berjaya melarikan diri dari bangunan dan berhasrat untuk menyelamatkan diri dengan memandu kereta mendapat serangan bertubi-tubi daripada pembunuh upahan ninja yang tidak akan berhenti. Memburunya sebelum Mika benar-benar mati. Sebaliknya, Raizo, yang juga berjaya keluar, terlibat dalam pertempuran sengit dengan ninja di jalan-jalan Berlin. Seorang ninja berjaya melumpuhkan Raizo dengan mengelar perutnya, dan apabila ninja itu hendak membunuhnya, Mika datang dan memukul ninja itu sehingga mati. Selepas itu, Mika membawa Raizo yang cedera parah ke rumah penginapan untuk bersembunyi kerana Raizo enggan dibawa ke hospital. Di dalam rumah penginapan, Mika dan Raizo menetapkan rancangan. Raizo kemudian meminta Mika untuk bersembunyi sementara dia akan menyerahkan dirinya kepada puak Ozuno. Tidak lama selepas itu, Mika mendedahkan kepada Maslow yang berjaya mencari keberadaannya, bahawa puak Ozuno berjaya menangkap Raizo dan membawanya ke pangkalan mereka. Sementara itu di tempat lain, Raizo cuba menyembuhkan dirinya dengan teknik penyembuhan rahsia puak Ozuno semasa perjalanannya ke ibu pejabat puak Ozuno. Setibanya di sana, Raizo segera dibawa ke hadapan Lord Ozuno yang menganggapnya telah mengaibkan kehormatan puak Ozuno. Dia menghukum mati pelajar itu yang dia harapkan sebagai satu-satunya calon ketua puak Ozuno yang layak menggantikannya. Apabila Raizo hendak dihukum bunuh, Takeshi menyedari bahawa Raizo membawa peranti pengesan di dalam badannya. Ternyata Mika dan Raizo telah merancang ini supaya Mika dan pasukan khas Europol dapat menjejaki keberadaan Raizo dan ibu pejabat rahsia puak Ozuno. Tidak lama kemudian, pasukan khas Europol menyerang ibu pejabat rahsia klan Ozuno dan dapat bertarung dengan pembunuh ninja kerana mereka tahu bagaimana untuk melawan dengan bergantung pada kegelapan dan bayang-bayang. Tentera Europol menerangi seluruh kawasan ibu pejabat klan Ozuno dengan suar, menyukarkan ninja untuk bersembunyi dalam gelap. Mika, yang datang bersama pasukan Europol, segera membebaskan Raizo. Selepas itu, Raizo terlibat dalam pertarungan maut dengan Takeshi yang kebolehannya hampir sama dengan Lord Ozuno. Walau bagaimanapun, Raizo yang berhasrat untuk membalas dendam atas kematian Kiriko telah berlatih keras untuk menunggu saat untuk bersemuka dengan Takeshi. Walaupun mendapat tentangan hebat Takeshi, Raizo akhirnya dapat menundukkan lelaki itu dan membalas dendam atas kematian Kiriko. Masih cedera parah dan berlumuran darah, Raizo cuba melawan Lord Ozuno yang kebolehan bertarungnya kelihatan abadi, walaupun tubuhnya semakin menua. Lord Ozuno boleh menangkis dan membalikkan serangan Raizo dengan mudah, sehingga dia akhirnya ditolak dan berjaya lumpuh. Apabila Lord Ozuno hendak membunuh Raizo dengan pedangnya, Mika datang dan menembak ketua klan, menyelamatkan Raizo.
Bagaimanapun, Lord Ozunu yang tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan untuk mengelakkan serangan Mika muncul di belakangnya dan menikam tepat di jantungnya. Serta-merta, Raizo berang melihat Mika dibunuh di hadapannya, kemudian bangkit dan kembali untuk melawan Lord Ozunu dengan semua kekuatan yang masih ada. Selepas pertarungan sengit dan maut, Raizo akhirnya berjaya membunuh Lord Ozunu dengan gerakan campuran bayangan maut yang tidak pernah digunakannya kerana ia merupakan gerakan paling maut dalam Puak Ozunu dan hanya digunakan untuk membunuh sasaran mereka. Raizo, yang masih mendengar degupan jantung Mika, kemudian membawanya dari api. Di luar, pasukan khas Maslow dan Europol berjaya menewaskan pembunuh ninja Puak Ozunu. Raizo kemudian memberitahu Maslow bahawa Mika terselamat daripada serangan maut Lord Ozunu dan masih hidup kerana dia mempunyai keadaan badan yang unik, jantungnya berada di sebelah kanan dadanya. Apabila pasukan khas Europol telah meninggalkan pangkalan rahsia Puak Ozunu dan api telah dipadamkan, Raizo tinggal di belakang dan memanjat dinding yang Kiriko gunakan untuk melarikan diri dari situ. Di atas dinding itu, dia melihat pemandangan indah kawasan pergunungan yang mengelilingi tempat itu. Raizo tersenyum dan buat pertama kali dalam hidupnya, dia menghirup keharuman kebebasan yang menjadi impian Kiriko. Filem itu tamat. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Kami terus berusaha untuk upload filem-filem yang menarik dalam channel kami. Selamat menonton dan terima kasih.